datang. Umaira, Danish, Fika. Letak nama je kat ruangan komen. Kat chat ni. Okay, selamat datang Syafira Elika binti Syahril Fitri. Okay, selamat datang Danish. Tunggu Humaira soal lagi. Okay. Humaira, nama. Okay, terima kasih. Okay, kita mula ya. Okey. Sejarah 3/4 bersama saya lagi Cikgu Syahidi. Kita sambung ya. Untuk bab 1 warisan negara bangsa. 1.3 dan 1.4. Kalau ada soalan kamu boleh tanya ya. Untuk 1.3 ni kita akan belajar tentang sistem pentadbiran. Maafkan tulisan saya, dan juga undang-undang. Untuk 1.4 ni peranan Sultan dan rakyat. Pardon tulisan saya, kalau tak jelas bagi tahu je lah. Okay. Dan hari tu minggu lepas lah kita dah belajar 1.1 dan 1.2. Sebaik saja kita siap sesi kita petang ni, InsyaAllah kita dah cover satu bab 1 nanti. Okey, kenurunan sistem pentadbiran. Dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ada sistem yang paling glamour sekali, sistem pembesar 4 lipatan. Okey, atas sekali adalah Sultan. Kemudian bendahara. Kemudian Hulu Bendahari. Temenggung. Dan juga last sekali Laksmana. Dengar tak? Kalau ada apa-apa just bagi tahu kat ruangan komen ya. Okey, terima kasih Umaira. Okey, ni adalah 4 benda ni. 4 benda ni kita kena ingat. Kalau tak boleh ingat yang ni, maknanya tak ke mana lah. Okey. Pergi next kat sini. Okey, selamat datang Uzma, sila letak nama. Okey Humaira, sila on mic. Saya nak bercakap dengan Humaira hari ni. Humaira? Ya. Okey. Okey Humaira. Yang pertama sekali, apa atas sekali? Yang ni. Sultan. Apa? Sultan, okey bagus. Bawah dia apa? Bendahara. Kemudian? Penghulu bendahara. Penghulu? Bendahara. Penghulu bendahara ke Bendahari. Penghulu bendahari. Hai. Kemudian? Temenggung. Kemudian? Laksmana. Boleh ingat tak yang ni? Pak benda ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Senang saja. Ingat SB. S, B, P, T,
SBPTL. Marilah kod mana pun kalau ingat 4 benda ni, insyaAllah lah. Contoh kita confuse. Yang mana atas? Temenggung atas ke bendahara atas? Sebab tu kita kena ingat yang ni. Sistem hierarki dia. Ni. Sultan dulu, kemudian bendahara, kemudian penghulu bendahari, temenggung dan juga Laksmana. Terima kasih Humaira. Okay, kita lihat ya satu persatu. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai dua peringkat iaitu pentadbiran pusat dan juga peringkat jajahan. Okey, kita lihat ya macam mana pentadbiran pusat ni dan juga macam mana peringkat jajahan. Pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar 4 lipatan. Pembesar berempat ni lah. Kalau ingat tadi S, B, P, T, L. Yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga Laksmana. Ni. Empat ni. Saya letak ya warna lain sikit. Warna kuning. Ni. 4 orang ni. Hubungan dan persefahaman. Dua hala antara sultan dengan pembesar. Okey, dua hala ni. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dua hala. Sultan dengan pembesar. Ni dua hala. Dia discuss. Memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Permuafakatan antara sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelakkan tindakan sebenar-benarnya oleh pemerintah. Tahu tak sebab apa? Dia nak mengelakkan daripada pemerintahan kuku besi, dictatorship. Macam mana andai kata, okay, saya bagi gambarannya, ni adalah sultan. Sultan ni pakai mahkota. And then bawah sultan ni tak ada pembesar 4 lipatan, terus rakyat. Terus rakyat. Ini rakyat lah, golongan petani, golongan nelayan, dia pegang ikan. Dia pegang ikan ni. Itu golongan peniaga, jual lah barang-barang apa pun. Bila tak ada pembesar 4 lipatan ni, raja ni dia ada high probability, ada kemungkinan besar untuk mengeksploitasi rakyat. Dia tak ada siapa pun nak consult sultan. Contohnya sultan nak duit. Katakan 5 RM 100 setiap orang. Yang ni. Nak take daripada rakyat. Take cukai. Dengan adanya pembesar 4 lipatan, dia macam perantara antara sultan dengan rakyat. Takkan sultan yang paling atas sekali pergi kat rakyat. Saya nak kutip duit 100 ni. Lepas tu pergi kat rumah sebelah pula. Saya nak kutip duit 100 ni. Tu tak menunjukkan sultan tu kuasa tertinggi. Sebab tu dengan adanya pembesar berempat ni, dia mempermudahkan urusan raja dan juga urusan sultan. Dia yang deal dengan rakyat, bukannya sultan. Dan dia jugalah yang cover supaya sultan ni tak ambil kesempatan terhadap rakyat. Sampai sekarang ni ada bendahara. Nampak dia? Bawah sikit daripada sultan. Merupakan pembesar yang mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting. Bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, ketua turus angkatan tentera. Beliau juga akan menasihati sultan dan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Okey. Nampak pemangku sultan. Sultan terus dia. Andai kata kalau sultan pergi ke tempat lain, contohnya macam nak pergi buat hubungan dengan kerajaan lain, naik belayar, lama tak ada kat kerajaan tu, lama tak ada kat Melaka sebab pergi belayar. Yang akan ambil tugas adalah bendahara. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur. Sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperoleh daripada urusan perdagangan serta jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Seorang penghulu bendahari, nampak penghulu bendahari. Yang ni penghulu bendahari. Tak clear, saya padam. Penghulu bendahari dilantik bagi menguruskan perbendaharaan secara teratur. Okey. Perbendaharaan.
teratur. Syah bandar pula dipertanggungjawabkan untuk kutip cukai. Syah bandar, cukai. Okay. Kita buat satu persatu ya. Sultan. Kemudian bendahara. Penghulu, bendahari, Temenggung dan juga Laksmana. Lepas tu Syah bandar sini. Syah bandar, cukai. Okay, kita lihat dulu. Bendahara dia buat apa? Bendahara, ketua pentadbir. Ketua takbir. Dan juga ketua tentera. Ketua tentera. KT. Ataupun KT kuasa 2. KT squad. Katakan. Nampak je ni bendahara ketua tentera dan juga ketua takbir. Nampak? Boleh ingat dah ni. Untuk penghulu bendahari, perbendaharaan. Ni, bendahari, macam kita lah ada bendahari dalam kelas. Bendahari, dia buat apa? Dia uruskan duit. Sebab tu dia dalam perbendaharaan. Syah bandar, cukai. Ingat Syah bandar, ingat cukai. Kad pelebuhan. Pembesar lain pula untuk cukai besar pegangan. Hasil perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata, nak berperang dan juga membina istana. Boleh juga digunakan untuk membina masjid. Kebijaksanaan pemerintah mengawal perbendaharaan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka semakin maju dan makmur. Ini tak penting, semua dah jawab dah. Okey. Dari aspek keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang sangat kemas untuk menjaga keamanan di darat dan juga di laut. Darat dan juga laut. Keamanan negara menjadi teras kepada kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka. Bagi tujuan ini, Temenggung. Temenggung pula. Untuk menjaga Uzma Zahirah. Okay, selamat datang. Untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Manakala Laksmana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Okay. Kita dah pergi tadi. Sultan. Sultan, bendahara, penghulu bendahari, Temenggung dan juga Laksmana. Yang ni KT squad tadi. Ketua tentera dan juga ketua takbir. Settle. Ini bendahari untuk urusan perbendaharaan. Okay, lihat Temenggung. Dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka. Keselamatan. Kita letak shield. Keselamatan. Laksmana pula sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Ni lukis kapal. Lepas tu kita lukis ombak. Ombak. Nampak macam ombak tak ni? Anggaplah ombak ni. Dia sebagai Panglima Angkatan Laut. Ni Panglima. Panglima Angkatan Laut. Angkatan Laut. Pada peringkat jajahan, pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Pembesar ini dilantik oleh Sultan dan pembesar berempat. Antara peranan mereka termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan pentadbiran dan dibenarkan untuk cukai. Dia ada sistem ni macam ni. Saya nak bercakap dengan ni pula lah. Danish. Danish. On mic Danish. Nak bercakap dengan Danish. Ya. Okey Danish. Syah bandar tugas dia apa tadi? Syah bandar. Syah bandar. Yang ni. Syah bandar kah? Apa? Tugas Syah bandar. Kutip cukai. Kutip cukai. Okey, bagus. Terima kasih. Kita ulang sekali lagi untuk Sultan. Kemudian bendahara. Terima kasih Danish. Kemudian penghulu bendahari. Kemudian kita letak Temenggung. Kemudian Laksmana. Okey. Kemudian kita letak sebelah ni Syah bandar. Cukai. Okey. Untuk bendahara ni B. Kita ambil. Kalau tulisan warna biru cakap mudah ingat. Okey. B adalah KT squad. KT kuasa 2. Ketua tentera dan juga ketua takbir.
Ketua tentera dan juga ketua takbir. Untuk bendahari ni, tugas dia perbendaharaan. Untuk temenggung, kita lukis shield tadi. Shield, dia menjaga keamanan. Untuk laksamana, ada laut yang bergelora. Lepas tu ada kapal. Dia adalah untuk Angkatan Laut. Angkatan Laut. Panglima Angkatan Laut, PAL. Betul tak? Panglima Angkatan Laut. Ini. Okey. Boleh ya semua? Kita kembali pada pembesar berempat tadi. Pembesar berempat, pembesar ditugaskan untuk pentadbiran di daerah dan kampung. Yang tadi tu pembesar saya lukislah. Okey ni. Sifir 4. 4, 8, 16, 32. Yang ni, jumlah pembesar yang ada. Sebab tu dia cakap terbahagi kepada dua tadi. Ni, pentadbiran pusat dan juga peringkat jajahan. Untuk pentadbiran pusat, yang ni, iaitu sistem pembesaran 4 lipatan. Ingat yang ni je. Pusat. Lepas tu jajahan. Untuk ni, kita ingat je lah. Ada benda ni je. Ada 4 benda ni je. Ni adalah Sultan, Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Lepas tu yang lain-lain ni macam Syah Bandar dan pembesar ni semua dekat kategori pembesar yang lain. Ni nak tunjuk sistem pentadbiran kat Melaka ni dah sangat sistematik. Siap guna sifir 4 lagi. 4, 8, 16, 32. Betul tak sifir saya ni? Tapi betul lah yang ni. Sistem pentadbiran yang teratur memperlihatkan kebijaksanaan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mentadbir kerajaan. Agihan tugas yang tersusun membolehkan Kesultanan Melayu Melaka unggul sebagai sebuah empayar. Ini huraian je lah. Dia tak ada fakta pun. Semua boleh jawab. Pembesar beri peranan masing-masing dalam memastikan pentadbiran Kesultanan ini berjalan dengan lancar. Okey, Uzma. Uzma, sila on mic. Saya nak bercakap dengan Uzma pula. Jangan bimbang. Hari ni semua kena. Uzma? Ya. Okey, Uzma. Okey, soalan saya. Okey, saya letak X kat sini. Atas ni Sultan. Sini Penghulu Bendahari. Yang ni Temenggung. Yang ni Laksamana. Apakah tugas X? Bendahari. Bendahara. Tugas X. Tugas dia. X ni apa? Bendahara. Tak tahu? Tahu. X ni adalah bendahara. Oh, terus saya. Okey, tak apa. Tugas bendahara apa? Nak clue tak? Nak. Okey, clue dia KT squared. Uzma. Uzma off mic ke? Ya, cikgu. Apa KT squared ni? Kalau tak boleh saya nak tolong ni, boleh tak? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Okey, tak apa. Ingat sekali bagi tahu kena ingat. Saya ingat, cikgu, saya ingat. Okey, apa Humaira? Ketua takbir dengan ketua satu lagi tak ingat. Ketua takbir dengan ketua tentera. Ketua tentera. Nampak? Senang je nak ingat. Mungkin soalan dia soalan objektif soalan subjektif pun boleh tanya macam ni Saya kosongkan balik. Erase all ink. Dia tulis Sultan. Itu dia buat X. Lepas tu dia bagi Penghulu Bendahari, dia bagi Temenggung, dia bagi Laksamana. Untuk markah yang pertama,
apakah X? Kita nak markah ni, kita tak nak membazir. Apakah X? Dia bagi 2 markah. So apa X ni? Bendahara. Bendahara. Dah dapat dah 2 markah. Okey, soalan yang kedua pula. Huraikan 2 tugas X ni. Kita terus ingat. KT squared. So, awak boleh jawab. Tugas bendahara yang pertama adalah menjadi ketua pentadbiran di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini contoh huraian ya, nak markah lebih. Markah dia bagi sini 4. Sebagai contoh, bendahara menjadi ketua takbir dan juga sebagai pemangku sultan. Sekiranya sultan tidak berada di kawasan tersebut, maka bendahara lah yang memainkan peranan. Itu dah siap satu huraian. Dah dapat 2 markah. Okey, satu lagi, ketua tentera. Selain itu, bendahara juga merupakan ketua tentera sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Nampak cara nak jawab dia? Kita ulang je yang ni, Kesultanan Melayu Melaka. Nak suruh jawapan kita tu panjang dan informatif. Yang ni jadi faktor juga dalam pemeriksaan nak bagi markah. Andai kata kamu pandai hurai, walaupun jawapan tu taklah tepat mana, tapi dia mampu mempengaruhi emosi pemeriksa untuk bagi markah lebih. So kena pandai bermain dengan kata-kata. So dah dapat 6 markah per 6 sini kita jawab tadi. Okay. Senang je. Kalau ada soalan tanya je. Saya baca komen sekejap ya. Nampak banyak chat masuk ni. Ada soalan tanya. Saya nak tolong bendahara. Okey. Cikgu, saya tak faham posisi Syah Bandar tu. Salah satu pembesar ke? Ya. Dia macam pembesar tapi dia pada kawasan yang lagi kecil. Memang tugas itu cikgu dah jawab. Tak apa, saya ulang sekali lagi. Ingat ya, tugas dia lah untuk kutip cukai. Kalau soalan objektif tu big confirm dia jawab. Syah Bandar cukai. In fact, tempat tinggal cikgu, nama tempat cikgu lah cukai. Bandar cukai. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, undang-undang. Yang ni menarik. Undang-undang dalam bab ni dia ada 2. Undang-undang Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Mungkin cikgu terlalu banyak guna akronim, jadi kamu tak tahu apa yang cikgu cakap. Cikgu tulis satu persatu ya. Kita pilih warna hitam. Siapa lagi ada dalam ni ya? Cikgu cek tak? Nanti cikgu nak tanya dia. Danish dah kena, Humaira, Syafira, Elika. Okey, Syafira. Nanti Syafira ya. Tunggu je giliran anda. Okey, HKM dah hukum. Astaghfirullahaladzim. Hukum Kanun Melaka. HKM. Bukan H&M, tu nama produk. ULM, Undang-Undang Laut Melaka. Okay, yang inilah yang kita kena tahu. Okay, next. Yang ni apa ni? Ini termasuk dalam Hukum Kanun Melaka. HKM. Hukum Kanun Melaka ada 44 pasal. 44 pasal. Kita lihat satu persatu ya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Erase all in on slide. Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka. Syafira bersedia ya. Nanti soalan ini ditujukan khas kepada Syafira. Hukum Kanun Melaka. Okey, ada 4 je benda yang kita kena ingat Hukum Kanun Melaka ni. Jenayah, peranan sultan, kekeluargaan dan juga ekonomi.
Okey. Jenayah. J. Kita pilih warna. Warna biru. J. Perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Fakta yang ni. Pelbagai hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Bunuh, tikam, curi. Senang je nak ingat. Macam cerita kita tengok kat berita lah. Orang tu kena bunuh. Cara dia tikam. And then dicuri. Kita dah ingat dah perbuatan jenayah. Jenayah semua boleh ingat 3 benda ni pun. Antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh termasuk dalam pasal 5.1. Ini penting. Sebab apa yang ni penting? Sebab bukan sahaja untuk soalan objektif dia bertanya, tapi kalau kamu ingat, kamu boleh jadikan dia sebagai contoh dalam soalan objektif ataupun esei. Okey, contohlah dia tanya, huraikan kepentingan hukum kanun Melaka sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan kamu hafal ni, pasal 5.1, pasal 1, pasal 26, pasal 30. Senang je nak ingat ni. Kalau ingat, solid. Jawapan kita memang solid. Padu. Tak boleh nak petikai dah. Auto correct. Auto win. Okay. Pasal 5.1. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja. Kita lihat ya, J. HKM. Ada J. 5.1. Jenayah. Tak tengok nota pun dah tahu jenayah apa. Bunuh, tikam, curi. Dan dalam pasal 5.1 apa dia cakap? Kita lihat. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Senang je lah. Kalau orang tu bunuh, contohnya A dengan B. A bunuh B, mati B. Apakah hukuman yang dikenakan terhadap A? Mati juga. Untuk pasal 4 pula, apa dia cakap? Hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memasukkan titah sultan. Ingat ni, ingkar arahan. Ini ingkar arahan je. Ingkar arahan. Ya Allah, senangnya. Jenayah dah settle dah. Kena ingat apa? Pasal 5 dan juga pasal 4. Ya, ada soalan? Pasal tu macam seksa kanun. Ya, betul. Dia ada banyak, ada 44 pasal. Dia macam contohnya pasal 1 dia khas. Nampak ya pasal 1 ni Astaghfirullahalazim. Pasal 1 dia khas pada sultan dan pembesar. And then dia naik sikit 4 dan juga 5. Dia pergi kat jenayah pula. Pasal 26 pasal family. Kahwin ke. And then ekonomi. Nampak? Dia macam kanun. Betul-betul. Okay. Memandangkan ada lambang kuizis tu maksudnya adalah soalan berkaitan ni pada kuizis nanti. Okey, Syafiqah tadi. Syafiqah ke Syafira? Syafira. Okey, Syafira. Syafira, anda di talian? Saya. Okey, Syafira. Okey, untuk hukum kanun Melaka tadi, pasal 4 dia cakap pasal apa? Ingkar arahan. Okey, kalau pasal 5.1? Bunuh tanpa pengetahuan pembesar atau raja. Okey, betul. So dia kena hukum bunuh. Pandai Syafira, terima kasih. Okay, insyaAllah nanti kalau soalan keluar ni confirm dia jawab.
Terima kasih Syafira. Okey, kita dah settle untuk jenayah. Okey, hukum kanun Melaka. 1J. Kita ingat 4 dan juga 5. 4 dan juga 5. Peranan Sultan dan Pembesar. Sultan, tak F je lah. Setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Undang-undang. Contohnya dalam pasal 1, kat sini. Dijelaskan tugas Sultan, Bendahara, Temenggung dan Puluk. Oh, senangnya lah Allah. Pembesar Pakdipatan tadilah. Sultan, Bendahara, Puluk Bendahari, Temenggung, Laksamana. Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Contohnya Bendahara confirm boleh jawab. Pasal 1 yang paling atas sekali. Ni. Pasal 1, benda ni. And then kita pergi untuk yang ketiga, kekeluargaan. Isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang keluarga bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Antara hukum dalam perkahwinan termasuklah pasal 26. Okey, keluarga 26. Yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Kalau nak berkahwin, dalam hukum kanun Melaka, dia cakap perlukan 4 orang saksi. Jika tidak, cukup memandai 2 orang sahaja. Kalau tak ada 4, 2 pun boleh. Dia suka ya, sifir 2 ya. Kesultanan Melayu Melaka ni, pembesar Pakdipatan, 4 orang saksi. Tidak cukup memadai 2 orang sahaja. Hamba, abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Okay, untuk fasa 26, 4 saksi. 4 saksi. 4 saksi. Kalau tak boleh 4, 2 pun okey lah. Tapi kena ingat perempuan dengan hamba tak boleh. Betul tak? Hamba, abdi dan wanita tidak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Okey, last sekali lah ekonomi. E. Perdagangan merupakan elemen penting yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab tu yang ni kalau ikut yang 4 saksi ni, dalam Islam pun cakap kena 4 orang saksi. Contohnya dalam fasal 30. 30 dinyatakan amalan riba diharamkan. Okey, riba haram. Riba haram. Riba haram. Riba haram. Mana tadi? Dalam urusan perniagaan dan juga orang yang menjalankan perniagaan adalah akhir balik. Perlu nak berniaga perlu akhir balik. Tak balik tak boleh berniaga. Siuman. Kalau gila pun tak boleh berniaga. Dan perlulah melafazkan niat jual beli. Okay. Nampak ada chat tadi, saya baca kejap. Syafira. Nampak macam komen lama saya baru baca. Okey. Kita pergi. Kita sambunglah, takut tak cukup masa ni. Tapi saya nak cuba ulang balik dulu dah yang ni. Clear slide. Okey, untuk hukum kanun Melaka tadi. Hukum kanun Melaka. Dia ada 4 perkara kita kena ingat ya. Yang tadi sekali, sebenarnya kita ingat JAX. JAX. Jenayah. 4 dan juga 5. Ekonomi. Rasanya fasa 30 ataupun 26 tadi. 30 ekonomi. Kekeluargaan 26. Betul tak? 26. Dan juga Sultan ni 1. Kan? 1. Okay, 1. Kalau kita mampu buat macam ni,
kita insya-Allah lah boleh jawab untuk soalan esei pun boleh, objektif pun boleh, subjektif pun boleh. Okey, fasa 4 cakap pasal apa? Dia cakap pasal ni tadi. Pasal jenayah, ingkar arahan sultan. Ni, ingkar arahan sultan. Dan 5 ni pula, kalau orang tu membunuh, dia perlu dikenakan hukuman bunuh juga. Tanpa pengetahuan raja. Dan juga ekonomi 30. Ni riba haram. Riba haram. Dan kalau nak berniaga tu perlulah siuman, perlu akhir balik. Dan juga untuk kekeluargaan, nak kahwin perlu ada 4 orang saksi. Kalau tak cukup 4, 2 pun boleh. Okey, tapi kena ingatlah wanita juga hamba tak boleh jadi saksi. Tak boleh. Tak boleh. Dan juga untuk sultan, salah satu, yang tadi itulah yang kita belajar tadi. Ada sultan, ada bendahara, ada penghulu bendahari, ada temenggung, ada laksamana. Ya Allah, kamu dah boleh jawab dah soalan esei ni. Cuma kena pandai hurai je. InsyaAllah boleh jawab. Okey. Yang ni untuk Undang-Undang Laut Melaka pula. Undang-Undang Laut Melaka. Kalau ada soalan, tanya je. Nanti cek dia naik notification. Saya baca. Yang pertama, nakhoda. Yang kedua, pelayaran, jenayah dan juga percukaian. NPJC. Okay. Peranan nakhoda. Nakhoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Macam Monkey D. Luffy pula. Nak jadi apa? Raja Lanun. Astagfirullahaladzim. Semua pihak harus mematuhi arahan dan juga perintah nakhoda. Sebab nakhoda ni macam leader on the ship. Dia cakap, jatuhkan sauh di situ. Jatuhkan sauh. Dalam fasa 3.1, banyak pula fasa ni. Dinyatakan bahawa nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. 13.1, nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga 4 hari. Fasa 13.3 pula, nakhoda kalau dia nak singgah yang tempat yang tak ada dah senarai persinggahan, dia perlu mesyuarat dulu untuk mendapatkan persetujuan. Ini nakhoda. Tahu tak nakhoda tu apa? Nakhoda tu biasanya raja lah. Raja sendiri yang pergi belayar, raja tu jadi nakhoda. Dan biasanya orang yang arif nak belayar lah, contohnya Panglima Angkatan Laut. Dan kapal tu dia yang jadi nakhoda. Tapi dia mostly untuk perdagangan lah. Kemudian pelayaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pegawai selain nakhoda. Antaranya jurumudi, malim, jurubatu. Tahu tak malim ni apa? Malim ni orang yang banyak belayar lah. Pernah dengar tak malim kundang? Ni. Malim kundang. Indonesia version punya. Tak pernah. Balik buka YouTube. Balik pula dah. Nanti buka YouTube. Type malim kundang. Maling kundang ni, di kisah dia macam tanggang lah, sama je lah. Maling kundang ni sangat baik dengan mak dia. Dia cakap mak dia ni macam bidadari lah. Dia jaga mak dia dengan elok. Masa tu tinggal maling kundang dengan mak dia je. Dia memang sayang gila lah mak dia. And then satu hari, dia pergi belayar dengan raja lah. Lepas tu raja tu berkenan lah. Tengok maling ni budak rajin je. Dia pun nak jadikan maling ni sebagai menantu. And then bila jadi menantu tu, maling tu take over lah. Sampai jadi nakhoda. Kat atas kapal. And then, bila dia balik, dia dah kahwin dengan anak raja, dengan anak orang kaya lah. Bila balik, mak dia cakap, malim anak aku, aku ibumu. Malim pun cakap, aku tak kenal siapa kamu. Pergi kau dari sini. Lepas tu mak dia pun cakap, ya Allah, kamu jatuhkanlah hukuman terhadap anak aku yang tak kenal budi, cakap macam tu. Lepas tu petir pun sambar, boom. Malim pun jadi batu. Sama macam tangga anak derhaka. Sama. Tu malim kundang. Contohnya dalam fasa 9,
seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Dalam fasa yang sama, jika malim lalai dalam menjalankan tugas hingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan jatuhi hukuman bunuh. Senang cerita ni macam Nami lah. Nami dalam cerita One Piece. Navigator. Kalau kenal-kenal lah. Dia navigate lah. Dia tengok cuaca macam mana, ombak macam mana. Elok tak pergi. Oh kenal. Oh pernah. Baguslah, boleh ingat lah. Ingat nakhoda Luffy untuk pelayaran ni, ingat Nami. Jenayah. Perbuatan jenayah di atas kapal. Bukan atas darat je orang buat jenayah. Atas kapal pun ada. Saya padam dulu lah yang ni. Banyak sangat. Okay. Oh, ada highlight. So, try highlight lah pula. Oh. Okay. Okay, highlight. Perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan juga memberontak. Contohnya dalam pasal 5, seseorang yang jahat, tiba je jahat atas kapal dan membunuh seorang. Oh, ini gaduh bab apa ni? Maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. Berbuat apa entah. Ini jenayah. Pasal 5, seorang yang jahat, bunuh orang, dikenakan hukuman mati. Jap. Sama tak dengan yang tadi? Nampak? Pasal 5, dia cakap membunuh. Juga dia akan hukum dengan bunuh juga. Yang ni, pasal 5. Jahat, bunuh, mati juga. Konsep dia sama je. Serampang dua mata. Senang cerita, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Dia konsep yang sama. Pasal 5 ni, dia pasal kalau kau bunuh orang, kau pun kena bunuh juga. Sebab yang ni 5.1. Yang ni 5. Percukaian. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Pelbagai cukai dikenakan dalam usaha pelayaran untuk perdagangan. Contohnya, cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Dalam pasal 6.3, nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10. 1/10 daripada hasil penumpang sehingga sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janji sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Kena baca banyak kali ni. 1/10 biasa. Oh, sebetulnya sebab untuk bayar cukai, untuk belayar tu bukannya lama. Bukannya sekejap. Contohnya nak belayar pun makan masa berbulan-bulan lah. Kalau 3 hari tu pergi sekejap daripada, ibarat daripada Pening nak pergi Kedah je. 3 hari. Untuk 3 bulan tu daripada Melaka nak pergi Melaka pula dah. Melaka nak pergi ke Johor atau pergi Kedah. Ambil 3 bulan tu. 3 tahun tu pergi tempat-tempat lain lah. Nak pergi Thailand ke. Okay, untuk nakhoda. Nakhoda kita kena ingat raja dalam pelayaran. Lepas tu yang ni poin-poin kecil ni tak apalah. Kita ingat isi penting dulu. Pelayaran. Jurumudin, malim, jurubatu. J, jenayah. Ni sama macam tadi. Kalau kau bunuh orang atas kapal, kau pun kena hukuman mati juga. And then cukai 1/10. Lepas tu 3 bulan, 3 tahun, 3 hari. Either one. Tapi ada 3. Okay. Kita dah habis 1.3. Kita pergi kepada 1.40. Peranan pemerintah dan rakyat. Okay. Untuk 1.3 tadi, kita belajar tentang sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Kalau kita ingat undang-undang ada 2 tadi. Ada hukum kanun Melaka dan juga ada undang-undang laut Melaka. Okay, ada hukum kanun Melaka dan juga undang-undang
Laut Melaka. Sistem pentadbiran ada ni lah tadi. Sultan, Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung, Laksamana, Syah Bandar. Itu dah tadi. Dan kita pergi kepada peranan pemerintah dan juga rakyat pula. Peranan pemerintah juga rakyat. Kita lihat macam mana pemerintah ni siapa? Yang ni lah. Yang ni pemerintah. Rakyat ni siapa? Yang bawah dia sikit lagi bawah. Yang ni rakyat. Yang ni petani. Dia pegang pencakar. Tiba jadi hamba. Ini bajak rakyat lah ni. Kalau tak faham bagi tahu saya cuba faham. Faham? Okey. Okey, Wa'dad. Apa itu Wa'dad? Wa'dad ni adalah perjanjian. Perjanjian. Promise. Dia kisah ni, dia sejarah Melayu. Saya tak tahulah silabus sekarang macam mana, tapi sejarah Melayu ni rasanya tak ada cerita sejarah Melayu secara mendalam lah. Dia dalam Sulalatus Salatin. Pernah baca tak? Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin. Dia kalau ikutkan dalam konteks sejarah Melayu ni, Sulalatus Salatin ni dia merupakan macam kitab lah, macam sumber sejarah yang pertama. Pernah. Okey, bagus. Ni orang budak-budak sastera lah ni baca Sulalatus Salatin ni. Wa'dad ni macam perjanjian. Maka titah Sangsa Purba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau zalim atau jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka, macam orang Cina pula baca, dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga ditakluk negerinya juga, maka sembah kemang lebar daun. Baiklah tuanku, tetapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan. Anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Maka titah Sangsa Purba, baiklah paman, kabulah hamba akan wa'ad itu, yakni janji, perjanjian. Titah baginda, barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumah ke bawah kaki ke atas. Bumbungan rumah ke bawah kaki ke atas. Lingkup. Maka sembah demang lebar daun, jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan tahta kerajaannya. Takut pula. Lingkup. Punyalah panjang, tapi konteks dia macam ni lah. Kalau kau tak ikut janji ni, maka lingkuplah kau. Senang saja Wa'dad. Okey, itulah peranan Sultan. Peranan Sultan adalah untuk menaungi dan juga menjaga keselamatan rakyat. Dia sama je. Sultan mana je yang tak jaga rakyat dia. Dan juga mewujudkan perpaduan. Bertanggungjawab terhadap kestabilan negara, memperkenalkan undang-undang. Okey, andai kata huraikan peranan Sultan. Masa ni jawab exam. Dan kita confuse. Apa dah peranan Sultan? Kita tahu je Sultan tu buat apa. Tapi kita tak tahu nak bagi isi penting macam mana. Lihat ya. Jaga keselamatan. Wujud perpaduan. Keselamatan, perpaduan, stabil, undang-undang. Macam ni tengok. Sup. Sup K. Boleh? Kesup pun boleh. Sup K. Stabil. Stabil, undang-undang, perpaduan dan juga keselamatan. Nampak je peranan Sultan? Peranan Sultan terus ingat sup K. K apa? Sup kaki. Sup kaki. Ikutlah nak terpulang nak buat apa. Contoh lepas ni, huraikan peranan Sultan. Kita ingat sup kaki. S, stabil. Untuk menstabilkan, cakap dengan yakinnya, undang-undang. Memperkenalkan undang-undang ke? Memperkenalkan undang-undang. Dan P, tugas Sultan seterusnya ialah mewujudkan perpaduan di antara rakyat-rakyat yang dinaunginya. Yang K, Sultan juga berperanan untuk menjaga keselamatan rakyat. Sebagai contoh, ini kita para tahu ni.
Sebagai contoh, Sultan mempunyai temenggung yang bertugas untuk menjaga keselamatan negara. Nampak? Apa yang kita belajar tadi, kita boleh rangkum mana-mana. Kita kena kreatif untuk hurai. Okey, peranan pembesar pula. Untuk memelihara keamanan dan juga kebajikan rakyat. Aman, kebajikan. Perantara antara sultan dengan rakyat. Sultan dengan rakyat. Nampak ni? Pembesar. Ni sultan. Ni rakyat. Ni. Di perantara. Nampak tak sini? Pembesar. Nampak tak S? S ni apa? Sultan. R. Rakyat. A. Antara. Perantara. Itu tugas pembesar. In case kita lupa lah nak tak isi dia apa, ingat tu je. Mengutip hasil melalui sistem serah dan juga membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Serah kerah, serah kerah. Serah kerah. Serah kerah. Pembesar serah kerah. Boleh ingat ni, serah kerah. Kerah. Kau perlu jadi tentera. Kita nak takluk kerajaan tu tapi tak cukup tenaga ni, aku kerahkan kau untuk jadi tentera. Okey, seterusnya peranan rakyat. Peranan rakyat, dia taat setia kepada pemerintah. Tu tugas dia. Tugas dia mudah je, taat setia kepada sultan dan mematuhi arahan pemerintah. Dengan adanya undang-undang Laut Melaka, hukum kanun Melaka, yang ni jadi huraian. Nampak? Anda kata, huraikan peranan rakyat dalam zaman Kesejahteraan Melayu Melaka. Mematuhi arahan pemerintah. Huraian ni macam mana? Sebagai contoh, rakyat perlu mematuhi undang-undang dalam hukum kanun Melaka. Ini kita pada tahu lagi. Kita dah ingat pasal 4 pasal apa kan? Ingkar arahan sultan. Sebagai contoh, dalam pasal 4 dalam hukum kanun Melaka, pasal mana? Dalam jenayah. Sekiranya ingkar arahan sultan, maka akan dikenakan hukuman bunuh. Nampak? Tidak akan mendahaka, akan terkena tulah. Kalau kita derhaka pada sultan, dia akan terkena tulah. Tulah tu macam malapetaka lah. Kemalangan ataupun kecelakaan yang ditimpa terhadap rakyat ataupun insan yang ingkar kepada arahan raja. Dia macam, ingat tak zaman yang minum air batu tu? Minum air batu tak dah. Yang tu, yang minum inskripsi Telaga Batu, minum air batu tak dah. Kalau kita ingat lah, iaitu yang bab 1.1 kita belajar itu. Seterusnya menjadi tentera. Ni kerah tadi. Kerah. Menghadiri majlis umum. Contohnya majlis kahwin. Sekarang ni SOP tak boleh ikut majlis kahwin. Majlis umum seperti gotong royong. Pergi. Sale tak ada. Sale. Kalau ada buat sale pun zaman dulu ada macam ada pasar kan. Dia jual ikan ke, jual sayur. Tak boleh. Boleh lah ni majlis umum ni. Menyumbang tenaga kerja, contohnya gotong royong. Untuk bina istana dan juga masjid. Contohnya. Okey, rumusan. Untuk hari ni kita dah cover bab 1 secara menyeluruh lah, bab 1. Dan kita belajar 1.3 dan juga 1.4. Ni pasal sistem pentadbiran tadi lah. Sistem pentadbiran, sistem tadbir dan juga undang-undang dan juga peranan. Simple sangatlah tajuk bab 1 ni. Okey, bersedia untuk quizzes. Bersedia belum? Nak share macam mana? You share. Okay. Mesti minta tu nanti ni. Link nanti kat section ni. Kan nak revision dulu sekejap.
apa. To everyone. Okay, bersedia. Okay, selamat datang Uzma. Syafira daripada kelas offline kelas bersemuka baru masuk online ke minggu lepas dah ada? Syafira. Oh, minggu lepas dah ada. Okay. Sorry. Waktu tu kalut sikit first time. Uzma dah masuk, Danish dah masuk. Astaghfirullahaladzim. Sekejap ya. Semua dah masuk ke? Oh, lebih scroll bawah Saya dah masuk. Nama apa? Humaira. Tak ada pun ni. Ke masuk Masuk. masuk lobby lain ni. Saya nampak Uzma dengan Danish. Macam mana tak nampak sini ni? Okay, siapa dah masuk? Humaira, Uzma, Danish. Yang lain ada? Syafira pun ada. Saya perlu reload ni. Ya, saya cuba reload sekejap Ke nak mula je? Semua dah ada? Humaira dah masuk, Syafira pun dah masuk. Okey, kita mula. Saya cuba refresh dah, saya takut. Okey. Start Okey, good luck semua. Uzma, okey Uzma. Okey.
Ya, cikgu. Ya, kita tunggu Uzma ya sekejap. Sikit lagi. Alright, semua dah siap. Okay, tahniahlah kepada semua. Okay, sekarang ni kita cuba revise balik soalan satu persatu ya. Okay. Pergi soalan yang pertama dulu. Okay. Antara berikut, yang manakah termasuk dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Okay, ramai jawab bendahari. Okay, saya saja je buat confusing sikit. Saya tak cakap dia salah. Tapi kalau saya, yang betul ialah penghulu bendahari. Penghulu bendahari. Tak apalah, maksudnya kamu semua dah faham dah. Kamu semua dah ingat, dah faham. Yang atas sikit ialah Sultan, kemudian bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Pembesar orang jawab Malim. Malim bukanlah. Tapi tak apa, saya tahu kamu semua dah ingat. Yang tu yang penting, kamu semua ingat. Okey, seterusnya hukum kanun Melaka mengandungi, siapa jawab 22 pasal ni? 44 pasal. 44 pasal. 44 pasal. Kalau kita ingat yang tadi ada jenayah, ada banyaklah tadi. Pejak saja, jenayah, ekonomi, kekeluargaan dan juga sultan. JEKS. 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 Itu hukum kanun Melaka. Mengandungi 44 pasal. Okey, yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Hukum kanun Melaka mempunyai 44 pasal yang membicarakan tentang jenayah. Yang ni bagus, semua jawab betul. Kejenayaan tak ada, yang ada adalah kekeluargaan. Gotong royong tak ada, peperangan pun tak ada. Kalau kita ingatlah jenayah tadi, dia ada 5.1 dan juga 4. Kalau kita ingatlah 5.1 dalam jenayah tadi cakap, sekiranya seseorang itu didapati membunuh tanpa pengetahuan raja
akan dikenakan hukuman bunuh. Untuk pasal yang keempat dalam jenayah ni lah dia cakap dikenakan hukuman mati kepada sesiapa yang ingkar arahan sultan. Ingkar arahan sultan. Semua bagus. Okey, soalan yang keempat. Hukum Kanun Melaka mengandungi perbincangan mengenai hukuman bunuh dalam pasal 5.1 iaitu apabila seseorang mencederakan orang lain, tak ada. Apabila seseorang cuba membunuh rakyat, masih lagi dalam proses cuba. Didapati apabila seseorang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja. Apabila seseorang didapati mencuri. Yang tak ada. Hukuman bunuh. Kalau mencuri tak dikenakan hukuman bunuh rasanya. Okey. Hukum Kanun Melaka pasal 26 menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Okey, semua jawab betul, alhamdulillah. Dan andai kata tak cukup 4 orang, boleh 2 orang. Tapi yang tak bolehnya adalah golongan wanita dan juga hamba. Wanita juga hamba. Okey. Soalan ke-6. Apakah peranan nakhoda kapal? Pelayan yang berniaga. Okey, betul. Pelayan mencari ikan. Pelayan menjadi lanun. Apa ni jadi lanun ni? Nakhoda tu orang kaya yang jadi pelayar. Contohnya sultan. Sultan dia belayar, dia akan jadi nakhoda kapal. Dia akan lead kapal tu. Contohnya ni kapal tu, yang ni nakhoda. Dia lead kapal tu. Pelayan yang sesat. Alhamdulillah tak ada jawab pelayan yang sesat ni. Andai kata orang yang arif tentang pelayaran, tentang ombak, tentang cuaca, yang tu malim. Ya, ada cek, kita baca sekejap. Saya salah tutup. Oh, jujurnya, ya Allah. Tak apa, salah kat sini tak apa. Yang penting, masa jawab exam, jawab betul. Ataupun dalam hidup awak dah tahu. Awak dah tahu pelayan jadi lanun tu bukannya nakhoda, tetapi adalah monkey di Luffy. Okey, soalan yang ke-7. Undang-Undang Laut Melaka akan menjatuhkan hukuman mati kepada penjenayah sekiranya melakukan perbuatan seperti merogol. Siapa jawab merogol ni? Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ni tertakluk kepada mereka yang naik atas kapal. Yang ni saya bawa dari kapal saya. Siapa yang belayar atas kapal? Semua lelaki, dek. Semua lelaki. Nak rogol siapa? Takkan lelaki rogol lelaki. Berogol dah salah dah. Kemudian mencuit. Memang confirm lah salah. Mencuri. Mencuri akan dikenakan hukuman mati dalam Undang-Undang Laut Melaka. And then membunuh. Dah duduk satu kapal nak membunuh. Mungkin dia stres kot tengok member dia. Okey. Itu soalan yang ke-7. Soalan yang ke-8 pula. Dalam sesebuah aktiviti pelayaran, yang manakah merupakan individu yang berperanan penting. Individu maksudnya bukan satu lah. Nakhoda penting, malim penting, jurumudi penting, jurubatu pun penting. Tahu tak jurubatu tu apa? Jurubatu yang tolong jatuhkan sauh kapal tu. Saya ingat ada salah di sini. Okey, tak apa. Tak apa. Yang penting ingat Umairah ingat tak ada masalah. Malim yang arif tentang laut. Jurumudi yang kapal. Nakhoda yang lead. Jurubatu yang jatuhkan sauh. Sebab kita nak berlabuh. Tu. And then wadat merupakan persahabatan. Salah. Pertemuan. Salah. Peperangan. Salah. Perjanjian. Okey, soalan terakhir. Kecelakaan yang menimpa seseorang. Siapa jawab kulah ni? Melanggar titah raja dan menerhaka kepada raja disebut sebagai tulah. Tulah bukan. Siapa jawab kulah ni baik mengaku cepat. Kulah tu nama kawan saya, Kulah. Tengkulah nama dia. Okey, tapi janji lepas ni kalau ingat tulah je.
Jangan mendahkan kepada sultan, nanti akan terkena tular. Itu penutup hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Danish ada soalan? Kalau tak ada. Tak ada Ya. juga. Ya, tak ada. Alright. Siapa soalan lagi ya? Uzma. Danish, Humaira, Syafira dengan Uzma. Okay, yang pentingnya untuk bab satu ni, dia macam kalau kamu menguasai bab satu ni, datang je soalan. Kalau kamu dah menguasai, sekurang-kurangnya kamu target markah penuh lah sebab senang. Bab satu ni adalah bab untuk dapatkan markah. Once you go to bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya, dia more like factual. Dia macam agak banyak sikit lah kita nak ingat. Tapi make sure kalau bab 1, bab 2 ni, kalau dapat je soalan macam tu, kamu kena dapatkan markah betul-betul. So kalau tak ada soalan, saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Dan saya doakan ilmu ni dapat berkekalan kepada kamu semua. Dan sentiasa happy-happy walaupun PKP. Jaga diri, stay safe. And then, selamat malam lah. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan saya dalam mengajar. Dan saya halalkan semua ilmu saya. Dan saya harapkan yang terbaik kepada kamu semua. Terbaik kepada Danish, terbaik kepada Humaira, terbaik kepada Syafira dan juga Uzma. Dan sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, cikgu. Sama-sama. Salam. Ya, Cikgu. Alright, terima kasih. Sama-sama Uzma.